عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, Tuan Imam yang saya kasihi, dan kuasa surau, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ucapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi yang barakah ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk kita sama-sama berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, lalu Allah pun senantiasa memuliakan kita, insya-Allah. Kemudian kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang saya kasihi, kuliah kita pada pagi ini kita mulakan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 105. An-Nisa 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil kha'inina hasima. Sadaqallahul azim. Makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad bil haqq, dengan membawa kebenaran. Bil haqq, dengan membawa kebenaran. Litahkuma bainan nas, supaya kamu menghukum di antara sesama manusia bima arakallah, menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu. Wala takun lil kha'inina hasima, dan janganlah engkau menjadi pembela orang-orang yang khianat. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang saya kasihi, para ulama tafsir menjelaskan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Surah An-Nisa ayat 105 ini menceritakan tentang seorang lelaki pada zaman Nabi bernama Su'mah. Su'mah nama dia. Su'mah ni dia mencuri baju besi. Dia mencuri baju besi ataupun baju perisai yang digunakan peperangan pada zaman itu di rumah jirannya. Selagi Su'mah dia mencuri baju besi daripada rumah jiran dia. Kemudian kerana takut kejahatannya itu terbongkar, maka barang curiannya itu diserahkan kepada seorang lelaki Yahudi. Dia takut, dah curi itu dia takut kesalahannya itu terbongkar, sebab pada zaman itu kalau mencuri itu baju besi itu dah boleh dihukum dengan potong tangan pada zaman itu. Dia dapat, lalu baju itu diserahkan kepada seorang lelaki Yahudi. Maka ketika pemilik barang ataupun yang mempunyai baju besi itu, bahawasanya baju zirahnya itu, baju besinya itu berada di tangan Yahudi,
yang menerimanya daripada Sumah, maka dengan keras Sumah dia mengingkari perbuatannya, dia tak mengaku, dia tak mengaku, dan dia pun mengaku dirinya bersih yang dia tak buat perkara tersebut. Lalu dia pun mendatangkan beberapa orang saksi untuk memperkuat pengakuannya yang dusta itu. Dah bohong, dia pun dah buat saksi pula, dan saksi itu dia apalah, maknanya dia berbincang lah, dia lobby lah saksi itu dulu supaya berbohong. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersamaan dengan itu keluarga Sumah datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya datang adalah untuk memohon agar Sumah ini dibela, jangan dikenakan hukuman. Dan tuan dikatakan, karena dikatakan ketika itu saksi itu terdapat bukti lah, bahawasanya menunjukkan bahawa Sumah itu yang dikatakan tak mencuri dah baju itu. Saksi itu datang jumpa Nabi SAW untuk merayu baginda SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di saat berlaku kes ini, walaupun Sumah menafikan tentang perbuatannya itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu baginda Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril tentang kejadian yang sebenarnya. Peristiwa yang sebenarnya malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW bagi membongkar kedustaan ataupun pendustaan orang-orang yang nak melindungi Sumah. Cuma dia mula-mula dia nak apalah Nabi SAW, tapi Rasulullah SAW kan adalah utusan Allah. Macam peristiwa hijrah tuan-tuan kan, apabila buat-buat kafir Quraisy nak bunuh Nabi, maka terlebih dahulu malaikat Jibril menyampaikan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi apabila malaikat Jibril menyampaikan tentang peristiwa yang sebenarnya, akhirnya Rasulullah SAW membebaskan Yahudi tadi yang tidak bersalah daripada dituduh. Dibebaskan Yahudi itu daripada tuduhan yang Sumah diletak baju tersebut ke rumah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka riwayat mengatakan yang menghairankan ketika mana peristiwa ini berlaku, dikatakan keadaan suasana di mana orang-orang Yahudi yang berada di Madinah itu telah melakukan banyak kekacauan, banyak kerusakan. Mereka telah mengukir janji dengan baginda Rasulullah SAW, dan mereka melakukan fitnah dan berbagai-bagai angkara di Madinah. Dan peristiwa tersebut berlaku di saat orang-orang Yahudi telah sedang melakukan keburukan di bumi Madinah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antaranya mereka bergabung dengan puak-puak kafir Quraisy untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Namun demikian, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, walaupun kepada musuh, kepada Yahudi ini sebagai musuh, keadilan Islam itu tetap ditegakkan, walaupun kepada musuh. Jadi itulah turunnya ayat tadi, surah An-Nisa ayat 105 tadi tuan-tuan, di ujungnya wala takulil khainina khasima, dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Walaupun orang Yahudi itu dia adalah musuhmu, tapi apabila dia tidak melakukan kesalahan, maka tak ada sebab untuk dia dihukum. Sumah tadi walaupun dia seorang Islam, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril untuk menghukum Sumah tersebut, puncanya kerana dia melakukan kesalahan. Cuma di dalam bab ini saya nak jelaskan bahawasanya di saat orang-orang Yahudi melakukan kerusakan di bumi Madinah, maka ketika itu
Karena dia tidak bersalah, Yahudi ini tetap dibela, tetap mendapat keadilan di dalam Islam. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, tuan-tuan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawahah untuk berangkat ke Khaybar, ke tempat yang bernama Khaybar, tuan-tuan. Tujuan Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah adalah untuk memungut cukai, bagi hasil pertanian kurma orang-orang Yahudi yang telah jatuh di bawah pemerintahan Islam, di bawah kuasa Islam. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang Yahudi tadi dengan maksud untuk menerima supaya pembahagian dia agak lebih banyak daripada perkara biasa, lalu dia menawarkan rasuah kepada Abdullah bin Rawahah. Dia tawarkan rasuah, dia kata kita separuh-separuh lah, dia kata awak ambil sikit, saya ambil sikit. Jadi tahulah kita macam mana kata Yahudi itu kepada Abdullah bin Rawahah. Dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dengan tegas ketika itu Abdullah bin Rawahah menjawab. Kata Abdullah bin Rawahah, saya ni, kata Abdullah bin Rawahah, datang kepada kamu disuruh ataupun diutus oleh orang yang paling saya cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebencian saya kepada kamu, Abdullah bin Rawahah kepada orang Yahudi, kepada Yahudi dia kata, kebencian saya kepada kamu melebihi kebencian musuhmu kepada kamu. Dan bencinya aku kepada kamu lebih aku benci daripada kera dan babi. Allah berawak kata macam tu kepada Yahudi yang nak tawarkan rasuah. Walaupun aku diutus oleh orang yang aku cintai, walaupun begitu besar kebencian aku kepada kamu semua ini, namun tidak menghalang untuk aku melakukan keadilan, kata Abdullah bin Rawahah. Tidak menghalang untuk aku melakukan keadilan. Maka tercengang orang-orang Yahudi itu, lantas dia berkata, disebab orang seperti inilah langit dan bumi akan menjadi aman, kata orang Yahudi itu. Sebab Abdullah bin Rawahah tidak mau menerima rasuah yang diberikan oleh puak-puak Yahudi di Khaybar ini kepada Abdullah bin Rawahah. Itu keadilan yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam satu buku yang ditulis oleh seorang ulama besar di India yang bernama Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, tajuk bukunya Apa Kerugian Dunia Akibat Kemerosotan Kaum Muslimin. Dia mengatakan dalam buku tersebut, dia kata, menurut berita yang disampaikan kepada kami, dia kata, ada beberapa orang tuan guru yang pernah, ada beberapa tuan guru, dia kata, kepada kami sampaikan, dia kata, di India pernah berlaku persengketaan, iaitu persengketaan sebidang tanah antara orang Islam dengan orang Hindu. Orang Islam kata tanah itu adalah kepunyaan datuk nenek moyang dia, yang dia nak bangunkan masjid di atas tapak tanah tersebut. Sementara orang Hindu pula, dia kata tanah itu adalah kepunyaan datuk nenek moyang mereka, yang dia nak dirikan kuil di atas tapak tanah tersebut. Di India ni isu-isu yang seperti ini dia meruncing. Tuan-tuan ingat Masjid Babri kan, yang diruntuh oleh orang-orang Hindu radikal di India. Saya baca dalam internet, tuan-tuan, dikatakan orang-orang Hindu yang terlibat dengan meruntuhkan Masjid Babri ini, tuan-tuan, setidak-tidaknya 40 orang buta betul. 40 orang dikatakan buta betul. Dan yang paling hebatnya, tuan-tuan, saya ada simpan itu gambar, walaupun di atas
puing-puing reruntuhan Masjid Babri tuan-tuan, pada hari Jumat penuh buat sembahyang Jumat atas tu tuan. Itu di atas tapak runtuhan Masjid Babri itu digunakan untuk solat Jumat gitu. Saya tengok gambarnya penuh di tapak runtuhan masjid tersebut. Itulah kadang-kadang saya membayangkan juga tempat kita, masjid kita ada aircon, masjid kita cantik, tapi kadang-kadang lebih banyak kipas daripada orang. Tapi di atas tapak tanah Masjid Babri itu, di atas puing-puing runtuhan itu penuh mereka melaksanakan solat Jumat di atas tapak tanah tersebut. Riwayat mengatakan 40 orang setidak-tidaknya orang Badri, orang-orang itu yang terlibat dengan kes ini buta mata ya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, berkaitan tentang kes tadi maka diceritakan bahawasanya kedua pihak ini berbelah antara orang Hindu dan orang Islam. Lalu tuan-tuan, kes tersebut dibawa kepada penguasa daerah. Dan kebetulan ketika itu penguasa daerah adalah seorang Inggeris. Pegawai daerah ketika itu adalah seorang Inggeris. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah penguasa daerah itu mendengar dua hujah daripada pihak Islam dan pihak Hindu, lantas dia berkata, dia bertanya kepada orang Islam terutama, ada tak dari kalangan kamu, wahai orang-orang Islam, seorang yang boleh kita dengar cakapnya, yang boleh dipercayai? Maka saya akan mengambil keputusan ini berdasarkan pendapat dia, kata pegawai daerah Inggeris ni, kata. Maka orang Islam kata ada. Kita ada seorang tuan guru, dia kata, yang kita memang dengar cakap dia. Dia adalah seorang yang jujur, dia adalah seorang ulama besar dari kalangan kami. Jadi kata pegawai daerah tu, besoknya kita akan berjumpa di satu dewan. Dia kata untuk memutuskan perkara ini, dan saya akan serahkan kepada tuan guru tersebut untuk menghakimi persoalan yang sedang kita pertikaikan ketika ini. Dia apabila tiba harinya tuan-tuan, maka dikatakan duduklah ustaz tuan guru tu di tempat di atas pentas. Kemudian kata pegawai daerah keturunan Inggeris tu, dia kata, wahai tuan guru, ustaz, dia kata, kami serahkan untuk ustaz putuskan permasalahan yang dipertikaikan antara orang Islam dan orang Hindu. Lantas tuan-tuan, apabila kepada tuan guru tadi diminta untuk buat keputusan, lalu dia berkata, sejujurnya, dia kata, tanah yang kita pertikaikan ini, dia kata, adalah milik orang Hindu. Itu setahu saya, dia kata. Dan biarlah orang-orang Hindu ini membuat kuil di atas tanah tersebut. Jadi ketika itu tuan-tuan, orang Islam kecewa. Dia tentu berharap yang menghakimi ini adalah seorang Islam, seorang tuan guru. Tentu dia kata dia akan memutuskan kes ini berpihak kepada orang Islam. Tapi nyatanya tuan guru ini dikatakan dia buat keputusan. Dia kata tanah ini sebenarnya bukan milik orang Islam, tapi milik orang Hindu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepintas lalu memang orang Islam rugi, tak dapat nak bina masjid di atas tapak tanah tersebut. Tapi pada sisi lain tuan-tuan, apa dia? Keuntungan, kerana Islam, keadilan Islam itu dapat ditegakkan. Keadilan Islam itu dapat ditegakkan. Kemudian yang menariknya tuan-tuan, pada sisi lain, orang-orang Hindu yang terlibat dengan kes ini tuan-tuan, apabila dia mendengar kejujuran daripada mulut seorang ulama, seorang tuan guru yang sepatutnya dia bela Islam, apabila keluar daripada mulutnya untuk memenangkan orang Hindu dalam perebutan tanah ini, sehingga orang Hindu itu tertarik tuan-tuan dengan akhlak Islam yang ditampilkan oleh tuan guru ini, sehingga dikatakan
Mereka yang terlibat dengan kes ini beramai-ramai masuk Islam akhirnya, tuan-tuan. Akhirnya beramai-ramai berucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan. Inilah yang menariknya, tuan-tuan. Apabila keadilan Islam itu dapat ditegakkan. Coba tuan-tuan, persoalannya hari ini, apabila maaf cakaplah kita orang Islam ini tak nampak penampilan akhlak Islamnya sehingga boleh dicontohi oleh orang lain. Itu makanya tuan-tuan, dalam satu riwayat lain saya nak kongsikan kepada tuan-tuan puan, Imam Hasan Basri. Yang menariknya, Imam Hasan Basri ini, tuan-tuan, dengan akhlaknya sehingga orang bukan Islam tertarik. Imam Hasan Basri, tuan-tuan, dia duduk dalam satu rumah teres, rumah yang bersambung bubuk tu, dan jirannya adalah seorang Nasrani. Membuat yang sudah Nasrani ini keluarga besar. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana jiran Nasrani ini dia adalah merupakan keluarga besar, ramai anak-anak dan bilik air satu saja. Kemudian dia bakat-bakatlah keluarga dia untuk buat bilik air satu lagi. Dan dibuat keputusan kerana di bawah sempit, dia buat bilik air atas lutin. Dia buat bilik air lagi satu atas lutin. Nak terjadi, tuan-tuan, kes ni dikatakan tiba-tiba bilik air Nasrani itu bocor. Bocor, jadi air itu dia merembeskan, tuan-tuan, daripada dia punya gelekar tu, jalan air itu sampai di bilik Imam Hasan Basri, menitik air itu. Air ni air apa, air najis apa semua orang tak menitik air itu pada bilik Imam Hasan Basri. Agak-agaknya kalau tuan-tuan, kalau kita lah air jiran, air najis jiran kita menitik dalam bilik kita, dan tak tahu dah kita nak buat apa. Tapi yang menariknya, dikatakan Imam Hasan Basri dia panggil dia, yang dia kata ambil baldi tadah itu, tampung itu. Jadi tampung penuh buang. Dia tak ada kata apa dengan jiran dia. Satu hari, tuan-tuan, Imam Hasan Basri ini sakit. Ramailah kerana dia adalah seorang ulama besar, ramai orang datang ziarah, termasuk jiran Nasrani itu datang ziarah. Apabila jiran Nasrani itu masuk ke dalam bilik Imam Hasan Basri, maka didapatinya ada air menitik daripada atas gelega bumbung Imam Hasan Basri. Kemudian dia tengok daripada mana punca itu, maka dia dapati bahawasanya punca air itu adalah daripada bilik air dia yang bocor. Kemudian dia kata, Tuan Imam, dia kata, ini air bilik air saja bocor ni, jatuh dalam bilik Tuan Imam. Apa jawab Imam Hasan Basri? Alah, benda kecil ni, jangan besar-besarkan. Kecil je ni, dia kata. Benda kecil je ni, jangan nak besar-besarkan, kata Imam Hasan Basri. Tak, Tuan Imam, zalim kami ni sekeluarga, air najis kami ni jatuh orang Tuan Imam, kata jiran saya. Kan saya dah kata benda ni benda kecil, jangan nak besar-besarkan, kata Imam Hasan Basri. Lagipun, kata Imam Hasan Basri, Nabi saya, Rasul saya memerintahkan untuk berlaku baik kepada jiran. Apa perintah Rasul Tuan Imam? Imam Basri pun baca hadis, man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Itulah perintah Rasul kami, kata Imam Hasan Basri. Namun kata jiran Nasrani itu, zalim kami kepada Tuan Imam. Kenapa Tuan Imam tak bagi tahu kami? Tidak berapa lama ni air ni jatuh dalam bilik Tuan Imam ni. Imam Hasan kata, aku kata benda ni benda kecil, jangan nak besar-besarkan. Tak, berapa lama ni? Dia kata Nasrani itu, berapa lama dah Tuan Imam air ni lintik ni? Belum lama lagi, baru 20 tahun je, dia kata. Baru 20 tahun je, dia kata. Tuan-tuan bayangkan, 20 tahun air najis jiran Nasrani itu jatuh dalam bilik dia. Dia kata benda tu benda kecil. Akhirnya tuan-tuan muslimat bayangkan, dia katakan jiran Nasrani itu dia tengok akhlak Imam Hasan Basri ini,
Walaupun air najis jatuh tak ada 20 tahun, dia kata perkara kecil. Dia satu keluarga tuan-tuan di dalam Nasrani ini mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab akhlak Imam Basri yang dilakukannya kepada jiran tetangga. Allahu Akbar. Okey, kita balik kepada persoalan keadilan tadi tuan-tuan. Saya nak kongsikan lagi satu riwayat kepada tuan-tuan. Disebutkan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab satu ketika dia melantik gubernur di Azerbaijan ketika itu. Namanya gubernur itu bernama Utbah bin Farqad. Utbah bin Farqad. Apabila Utbah bin Farqad tuan-tuan menjadi gubernur di Azerbaijan, maka rakyat Azerbaijan ketika itu sebagai satu kebiasaan yang lazim pada masa itu, iaitu dengan memberikan untuk memberikan sedikit makanan tempatan yang dibuat oleh penduduk Azerbaijan. Maknanya bagi hadiah makanan tempatan, artinya makanan IKS lah, industri kecil sederhana kampung daerah Azerbaijan ketika itu. Maka dengan senang hati Utbah bin Farqad menerima pemberian makanan tersebut, jenis makanan buatan penduduk Azerbaijan tersebut. Maka apabila diberi kepada Utbah bin Farqad, maka gubernur dengan segera menjamah makanan itu. Maka sejenak kemudian tuan-tuan, bibir gubernur Utbah bin Farqad ini menguntutkan senyuman. Dia kata, subhanallah, betapa lezat dan manisnya makanan ini. Apa jenis makanan ini? Kata Utbah bin Farqad, tuan, kata penduduk Azerbaijan, makanan ini namanya habis. Dia adalah diaduk daripada minyak sapi dan buah kurma. Maka terfikirlah di benak Utbah bin Farqad ketika itu sebagai gubernur yang dilantik oleh Umar, alangkah baiknya, dia kata, kalau seandainya makanan ini dikirimkan ke Madinah untuk dihadiahkan kepada Umar bin Khattab. Maka Utbah bin Farqad pun tuan-tuan memerintahkan rakyatnya untuk mengadun makanan yang bernama habis ini dengan adunan yang lebih lezat, yang lebih sedap. Maka setelah selesai makanan itu dibuat, maka Utbah bin Farqad pun menghantar 2 orang utusan untuk menghantarkan makanan tersebut kepada Umar bin Khattab. Apabila sampai di Madinah tuan-tuan, makanan tersebut diserahkan kepada Umar bin Khattab. Dan dia bertanya, apa jenis makanan ini? Dia kata, ini namanya habis tuan-tuan. Tuan, dia kata, minyak sapi yang diaduk dengan kurma. Ini makanan tempatan penduduk Azerbaijan, kata yang menghantar. Umar tanya, apakah seluruh penduduk Azerbaijan makan makanan ini? Dia tanya. Maka yang duk bawa tu dah mula bercak. Tak tuan, dia kata, ini makanan VIP, dia kata. Ini makanan orang-orang tertentu saja. Apabila jawab macam tu, merah padam muka Umar bin Khattab, tuan. Lalu dia kata apa? Bawa makanan ini kembali pula ke Azerbaijan. Bawa balik makanan. Kemudian ditulis surat, dan agak kasar suratnya kepada gubernurnya Utbah bin Farqad. Apa isi suratnya? Makanan yang sesedap, selezat, semanis ini bukan dibuat daripada duit mak bapak kau. Dia terima je dulu. Kenyangkan perut rakyat kamu dahulu, dia kata, kalau seandainya ada baki, baru kau hantarkan kepada aku. Sebab apa? Sebab moto pemerintahan Umar bin Khattab ni kata, kalau seandainya rakyat aku lapar, aku orang yang pertama lapar. Dan kalau seandainya rakyat aku kenyang, akulah orang yang terakhir kenyang. Itu moto pemerintahan Umar bin Khattab. Dia kata, bawa balik makanan ini. Dia kata, kenyangkan rakyat kamu dahulu dengan makanan ini. Kalau ada baki, baru kau berikan kepada aku, kata Umar bin Khattab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, beginilah keadaan
pemimpin Islam pada peringkat awal dahulu, tuan-tuan, betul-betul mereka memperhatikan, mementingkan tentang keadilan ini, memperhatikan bagaimana rakyatnya. Itu makanya, tuan-tuan, dalam riwayat yang lain diceritakan juga suatu ketika Umar bin Khattab juga dia melantik seorang gubernur di Homs. Homs ni satu tempat di Syria. Nama dia, dan gubernur ini adalah seorang yang soleh, seorang yang zuhud. Namanya adalah Mus'ab bin Umair namanya. Disebutkan nama tersebut yang dilantik oleh Umar bin Khattab di kota Homs. Lalu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Said bin Umair nama dia. Lalu dikatakan satu ketika utusan penduduk Homs datang ke Madinah. Maka Umar bin Khattab pun berkata, dia kata, wahai penduduk Homs, dia kata, kamu tuliskan nama-nama orang yang susah, orang yang fakir, miskin di kota kamu, sebab aku nak keluarkan uang daripada Baitul Mal untuk bagi mereka. Maka utusan daripada Homs pun tulis nama-nama orang yang rasanya layak untuk menerima bantuan daripada Baitul Mal. Maka apabila ditulis nama itu, tertulis nama ni, nama Said bin Umair tadi, tuan-tuan. Said bin Umair itu tulis. Maka Umar kata, ni Said bin Umair yang mana satu ni? Yang mana lagi, tuan? Gubernur kami lah. Rupanya gubernur tu, tuan-tuan, gubernur ni kita menteri besar masa tu. Gubernur tu termasuk orang yang fakir, orang yang miskin, yang layak mendapat bantuan daripada Baitul Mal. Jadi Umar kata, gubernur yang mana ni? Saya bin Umair yang mana lagi, tuan? Sebab kata utusan daripada Homs, kami dapati dah berbahagi dah rumah gubernur kami tak masak lah, kata utusan daripada Homs. Maka ketika itu, tuan-tuan, Umar bin Khattab pun tak tahan sebab menangis meminta. Lalu dia kata kepada utusan tu, dia kata, uang sebanyak 1000 dinar. Dia kata khalifah, tolong saya kirimkan uang ini untuk diberikan kepada gubernur kamu, dan katakan kepadanya uang ini adalah untuk keperluan diri dia sendiri. Ini pesan Umar bin Khattab. Lalu utusan daripada Homs itu pun kembali ke kota Homs dan menyerahkan kepada gubernur mereka tentang bungkusan yang dikirim oleh Umar bin Khattab sebanyak 1000 dinar tadi, tuan-tuan. Maka seketika itu juga apabila Said bin Umair menerima uang tersebut, dia melafazkan perkataan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 kali disebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gubernur melafazkan perkataan demikian seolah-olah dia sedang ditimpa musibah besar. Dia dapat duit kan? Dapat duit 1000 dinar ni. Tapi dia melafazkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seolah-olah dia sedang ditimpa musibah besar. Apabila mendengar perkataan suaminya yang bernada sedih seperti itu, maka isteri Said bin Umair bertanya. Dia kata, apakah yang terjadi wahai suamiku? Apakah perkara buruk yang telah menimpa, ada perkara buruk yang menimpa khalifah? Kata isteri Said bin Umair. Maka Said pun menjawab. Dia kata, lebih daripada itu wahai isteriku. Ketika ini dia kata, aku ini telah didatangi dunia yang akan merosakkan akhirat aku. Dia kata macam tu. Ketika ini aku didatangi oleh keduniaan yang akan merosakkan akhirat aku. Maka isteri dia berkata, lenyapkanlah saja duniamu itu wahai suamiku. Isteri dia tak tahu suami dia dapat 1000 dinar. Kalau tahu dia pun tak cakap macam tu. Lenyapkan saja duniamu itu wahai suamiku. Maka Said bin Umair berkata, wahai isteriku, apakah engkau mau membantu aku untuk melenyapkan duniaku ini? Tentu saja wahai suamiku. Maka dikatakan, tuan-tuan, tak sampai petang
duit yang 1,000 dinar itu semuanya dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di Homs tersebut. Semuanya dibagi, betul. Inilah dia Sa'id bin Umair, governor yang dilantik oleh Umar bin Khattab. Kemudian tuan-tuan, beberapa bulan kemudian Umar bin Khattab pun dikatakan datang ke Homs untuk nak tengok sendiri roda pemerintahan yang dilakukan oleh Sa'id bin Umair, governor yang dilantik. Apabila sampai di kota Homs, dia pun bertanya kepada penduduk-penduduk Homs berkaitan tentang apa yang telah dilakukan oleh governor yang dilantik. Maka penduduk Homs berkata dan memuji Sa'id bin Umair. Kemudian dia berkata, terima kasihlah wahai Khalifah, kau telah lantik Sa'id bin Umair untuk menjadi governor kami, dan kami berpuas hati. Cuma ada 3 perkara lah setidak-tidaknya, dia kata, kami pertikaikan apa yang dilakukan oleh governor kami ini, kata penduduk Homs. Maka tidak menunggu lama, Umar bin Khattab panggil Sa'id bin Umair. Panggil di atas dia pun di tengah padang orang ramai ini. Sa'id bin Umair pergi ke depan. Wahai penduduk Homs, apa yang kamu tak puas hati kepada governor yang aku lantik? Yang pertama, kata penduduk Homs, wahai Amirul Mukminin, governor kami ini apabila nak mulakan tugas pada setiap hari, dia mula hari siang dia baru datang jumpa rakyat, kata penduduk Homs. Lalu Umar bin Khattab bertanya, wahai Sa'id bin Umair, bagaimana kamu nak mempertanggungjawabkan apa yang didakwakan oleh rakyatmu itu? Maka Sa'id bin Umair pun berkata, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya tak nak buka rahsia ini, tapi oleh kerana tuan dah tanya dan rakyat Homs dah tanya, terpaksalah saya kebukakan, saya nyatakan. Sebenarnya begini, saya tak ada pembantu rumah, dia kata, tak ada pembantu rumah, dan isteri saya ketika ini dalam keadaan sakit, dia kata. Maka setiap pagi nak memulakan kerja, saya terpaksa masak sarapan untuk ahli keluarga saya dulu, dia kata. Uli uti, bakar roti, dan bagi isteri dan anak-anak saya sarapan pagi, saya ambil utuh, kemudian saya pergi jumpa rakyat. Umar bin Khattab pun menganggukkan kepada. Okey, yang kedua, wahai rakyat Homs, apa yang kamu tak puas hati kepada governor yang aku lantik ni? Yang kedua, wahai Sa'id bin Umair, governor kami ini apabila waktu malam langsung dia tak keluar rumah, langsung dia tak boleh jumpa dengan dia untuk nak selesaikan masalah kami. Okey, Sa'id bin Umair, apa pertanggungjawabanmu? Kata Umar bin Khattab. Maka Sa'id bin Umair pun berkata, wahai Amirul Mukminin, wahai rakyat Homs, sebenarnya saya pun malas nak buka rahsia ini, tapi apabila tuan-tuan dah minta pertanggungjawaban daripada saya terpaksalah bukakan, dia kata. Siang hari, dia kata, saya dah gunakan masa saya untuk berjumpa rakyat, tak boleh ke malam hari untuk saya bersama dengan Tuhan saya. Dia kata begitu. Siang hari untuk melayani manusia, tak boleh ke pada waktu malam saya bermunajat kepada Tuhan saya, kata Sa'id bin Umair. Umar bin Khattab menunggu jawapan daripada Sa'id bin Umair. Okey, yang ketiga, kata Umar bin Khattab, yang ketiga, wahai Amirul Mukminin, kata penduduk Homs, setiap bulan ada satu hari governor kami ni langsung tak keluar rumah. Sehari dalam sebulan langsung dia tak keluar rumah. Okey, saya bin Umair, apa pertanggungjawabannya? Kata Umar bin Khattab. Sa'id bin Umair pun berkata, saya dah kata tadi dah, wahai Amirul Mukminin, saya ni tak ada pembantu rumah. Kemudian dia kata, baju saya inilah satu-satunya yang ada dekat badan saya. Governor tuan, menteri besar, baju selai ni setiap sebulan sekali dia kata baju ni akan saya cuci. Jadi apabila saya cuci baju ni basah, takkan saya nak pakai baju basah, ataupun saya nak keluar jumpa rakyat dalam keadaan melengking, gitu. Di maka dari itu dia kata biasanya baju ni akan kering pada waktu petang, tak sempatlah saya nak jumpa rakyat pada hari tersebut.
Umar bin Khattab menganggukkan kepadanya. Kemudian dia berkata, segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakan sangkaan baik aku kepada kamu. Wah, dia kata macam tu tuan. Tapi tuan-tuan bayangkanlah, Governor cuma ada selai baju saja tuan, yang dicuci sebulan sekali. Nak menggambarkan betapa tawaduknya Sa'id bin Umair yang dilantik oleh Umar bin Khattab sebagai Governor di Homs ini tuan-tuan. Umar bin Khattab tuan-tuan, perkara yang boleh dia tolak ansur, dia tolak ansur. Tapi perkara yang tak boleh dia tolak ansur, dia tak boleh tolak ansur sama sekali. Sebagai contoh, dia lantik Amr bin As menjadi Gubernur di Mesir. Sebagaimana tuan-tuan maklum, Amr bin As lah yang membuka Mesir, dan Mesir dibuka tanpa berlaku peperangan, tak ada pertumpahan darah. Kemudian apabila Amr bin As memimpin tentera Islam untuk membebaskan Mesir, kemudian Umar bin Khattab terus melantik Amr bin As menjadi Gubernur di Mesir. Satu riwayat menceritakan, satu hari anak kepada Gubernur Amr bin As ni tuan-tuan belum berkuda dengan seorang pemuda Kipti. Pemuda Kipti ni orang Kristian Ortodok di Mesir. Dalam perlombaan kuda tersebut, maka dikatakan anak Amr bin As kalah dalam lomba kuda. Apabila dia kalah, kerana dia anak Gubernur tuan-tuan, tentu jatuh dia punya standard kan. Lalu dilempaknya, ditampaknya pemuda Kipti tuan-tuan. Pemuda Kipti ni pun tak tahu juga sepatutnya buat kalah lah kan. Dilempaknya pemuda Kipti tu. Perkara ini sampai ke pengetahuan Umar bin Khattab tuan-tuan, bahawasanya anak Amr bin As dia kalah berlomba kuda, dia tampar pemuda Kipti tersebut. Maka Umar bin Khattab memanggil anak Amr bin As, memanggil pemuda Kipti tersebut, dan memanggil Amr bin As sekali. Kemudian apabila sampai di hadapan Umar, Umar bertanya kepada pemuda Kipti tersebut, dia kata, wahai anak muda, benarkah engkau ditampar oleh anak Amr bin As ini disebabkan dia kalah berlomba kuda dengan kau? Betul wahai Amirul Mukminin. Sekarang ini di hadapan aku kau tampar, kata Umar bin Khattab sebagai kisos kan. Lalu di ketika itu pemuda Kipti itu apa lagi, bila lagi nak tampar anak kebenar, dia kata. Lalu dia tampar aja kuat-kuatnya di hadapan Umar bin Khattab tersebut bagi membalas anak Amr bin As pernah melampar dia disebabkan anak Abbas kalah dalam berlomba kuda. Tapi yang menariknya ketika itu tuan-tuan, Umar bin Khattab dia mengambil cambuk. Dia buat apa? Amr bin As tu dicambuk oleh tuan. Dicambuk oleh Amr bin As tu. Setelah dia cambuk Amr bin As, beberapa kali cambuk, dia kata, semenjak bila kamu menjadikan manusia ini sebagai hamba, padahal dia telah merdeka ketika dilahirkan oleh ibunya? Cambuk Amr bin As. Tuan-tuan pernah bayangkan Perdana Menteri cambuk Menteri Besar. Ini berlaku pada zaman Umar bin Khattab, dia cambuknya Amr bin As. Inilah kehebatan pemimpin-pemimpin Islam pada peringkat awal Islam dahulu, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan saksama. Jadi muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita tengok dalam sejarah kan, rupanya tuan-tuan, kalau kita lihat kan, kelahiran seorang pemimpin besar ni tuan-tuan, sebenarnya bak kata pepatah kita orang Melayu lah, kuah tak tumpah di mana, kuah tak tumpah ke mana, dia akan tumpah ke nasi juga. Sebagai contoh, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, kata Imam Syafi'i, kata kalau adalah Khalifah Ar-Rasyidin kelima, orangnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz adalah dia Khalifah yang ke-8 daripada Daulah Bani Umayyah. Jauh jarak itu betul daripada Khulafah Ar-Rasyidin.
Dan Umar bin Abdul Aziz ni tuan-tuan, dia juga adalah merupakan keturunan Umar bin Khattab. Kan riwayat menceritakan tuan-tuan, satu malam Umar bin Khattab rawat, tengok keadaan rakyat dia macam mana. Kemudian di penghujung malam tu dia keletihan, bersandar di satu batu besar. Kemudian tak jauh daripada dia bersandar tu ada satu rumah, buah rumah kecil. Dan dia dengar dalam rumah tu ada seorang ibu dengan anak gadisnya sedang bercakap. Mereka berdua ni, dua beranak bercakap tentang susu. Di rumah dengar, di rumah. Lalu kata mak dia, wahai anakku, dia kata susu perahan kita sedikit. Apa kata kalau susu ni dicampur dengan air? Maka kata anak gadis dia kata, jangan bu, dia kata, Amirul Mukminin melarang rakyatnya mencampurkan air dengan susu, mencampurkan susu dengan air. Maka kata ibu dia, Umar tidur dekat rumah dia sekarang, mana dia dengar, mana dia nampak apa yang kita buat ni. Padahal rumah dia di bawah. Lalu apa jawapan anak dia? Wah ibu, memang Umar tak dengar, memang Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar dengar, Tuhan Umar nampak, kata anak gadis. Maka Umar bin Khattab apabila mendengar jawapan demikian, hilang penat dia satu malam, tuan-tuan, hilang penat dia. Dia balik sembahyang subuh di Masjid Nabawi. Kemudian balik ke rumah, dia jumpa dengan anak lelaki dia bernama Asim. Dan Asim memang ketika itu nak cari pasangan hidup. Lalu Umar kata, wahai Asim, apabila engkau nak menikah, ayah cadangkan di ujung kota Madinah sana ada seorang wanita salihah. Menikahlah engkau dengannya, insya-Allah daripada keturunanmu nanti akan melahirkan seorang pemimpin besar di dunia Islam. Maka Asim itu tak membantah ayahnya dan dia pinang gadis yang susu dari itu. Riwayat mengatakan gadis itu bernama Ummu Ammarah. Ada riwayat mengatakan itu. Jadi apabila perkahwinan Asim dengan Ummu Ammarah melahirkan seorang anak bernama Laila. Dan Laila ini pula berkahwin dengan Abdul Aziz bin Marwan. Maka dari pasangan inilah lahir Umar bin Abdul Aziz. Maknanya Umar bin Abdul Aziz ni cicit, bukan cucu tapi cicit kepada Umar bin Khattab. Asil tadi datuk dia, tapi Umar bin Khattab ni adalah moyang dia. Jadi tuan-tuan saya nak sebutkan, maknanya daripada latar belakang keturunan yang baik akan melahirkan seorang pemimpin yang besar. Namun demikian tuan-tuan, kadang-kadang apa yang dikehendaki Allah ini menyalahi adat. Kalau kita orang baik tentu lahir anak baik, tapi ada juga orang jahat melahirkan anak yang baik. Sebagai contoh, seorang yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini tuan-tuan begitu memusuhi memusuhi Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling kuat permusuhannya kepada Islam dan kepada Rasulullah SAW. Tapi dengan izin Allah, dari sulbi Walid bin Mughirah ini lahir seorang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah anak Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid ini dikatakan adalah seorang yang bergelar Saifullah, pedang Allah. Maknanya dikatakan sewaktu dia memimpin tentera Islam, dikatakan tentera Islam memperoleh kejayaan kemenangan yang besar. Karena apa? Karena strateginya hebat. Itu masa perang Uhud adil berbagi pihak, kafir Quraisy tuan-tuan, sehingga kalah tentera Islam masa perang dalam perang Uhud. Satu lagi, dari tulang sulbi Abu Jahal laknatullah lahir seorang anak bernama Ikrimah. Ikrimah adalah anak Abu Jahal. Abu Jahal sebagaimana kita maklum, dia adalah seorang yang paling kuat menentang Islam dan dia terbunuh dalam perang Badar. Dia bunuh. Abdullah masuk pancung dia, bawa kepala ni kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini dia kepada Abu Jahal. Maka Rasulullah kata, inilah Fir'aun pada zaman ini. Rasulullah kata begitu. Lahir daripada tulang sulbinya Ikrimah, seorang
mujahid yang mati syahid dalam peperangan Yarmouk. Ikrimah mati syahid dalam peperangan Yarmouk. Jadi tuan-tuan, daripada bapa yang melawan Islam lahir seorang anak pejuang Islam. Tapi daripada Umar bin Khattab tadi tuan-tuan, yang menantunya isteri Asia ini yang berkaitan sudah lahir Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz ini sebagaimana yang kita maklum tuan-tuan, dia tak lama memerintah, tak sampai 2 tahun setengah. Walaupun dia perintah sebentar tuan-tuan, dikatakan rakyat yang dipimpinnya makmur, sehingga nak cari seorang yang layak menerima zakat tak jumpa pada zaman ini. Seorang bawa harta di atas unta tuan-tuan sampai ke benua Afrika, nak cari seorang yang layak menerima zakat tak jumpa pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Maka riwayat mengatakan, satu hari diceritakan amil zakat datang menemui Umar bin Abdul Aziz bagi melaporkan keadaan keuangan zakat. Pada masa yang sama harta zakat masih bertimbul. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada amil zakat, kenapa harta ini tidak dibagikan kepada fakir miskin? Umar bin Abdul Aziz kata begitu. Lantas amil zakat berkata, sudah tidak ada lagi orang miskin di dunia Islam ini, wahai Amirul Mukminin, dan tak ada zakat. Kalau begitu, kata Umar bin Abdul Aziz, gunakan harta zakat ini untuk membeli perlengkapan senjata askar-askar tentera-tentera kita. Maka kata amil zakat, alhamdulillah, buat masa ini wahai Amirul Mukminin, keperluan tentera kami dah penuhi. Kami belanjakan dengan menggunakan harta zakat. Tapi harta ini masih banyak lagi. Lalu Umar bin Abdul Aziz tak tinggal diam. Dia kata, kalau begitu, gunakan uang zakat ini untuk menikahkan pemuda-pemuda yang hendak menikah. Dia kata macam tu tuan-tuan. Dia nak menunjukkan bahawasanya tanggungjawab menikahkan orang muda ni tanggungjawab kerajaan juga lah. Kalau tengok kisah ni, sebab apa? Sebab orang yang nak menikah, pasangan dah ada dah, tapi pulus tak ada. Akhirnya tunang dah ada, akhirnya dia duduk berendam sana berendam sini. Kan dia menyumbang kepada gejala sosial kerentanan orang. Itu maka kata Umar, gunakan uang zakat ini untuk menikahkan pemuda-pemuda yang hendak menikah. Lantas kata amil zakat apa? Wahai Amirul Mukminin, dia kata, alhamdulillah, pemuda-pemuda yang hendak menikah semua kami dah nikahkan. Dia kata. Umar bin Abdul Aziz tak tinggal diam. Kalau begitu, kata Umar bin Abdul Aziz, harta zakat ni masih bertimbul. Dia kata, kamu cari orang-orang yang berhutang, sama ada orang Islam, orang Yahudi ataupun Nasrani, bantu mereka untuk melunasi hutang-hutang mereka. Kata Umar bin Abdul Aziz kata begitu. Bukan saja orang Islam, orang Yahudi, Nasrani. Contoh pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang Yahudi yang terlantar di pasar. Umar tak kata ambil uang daripada Baitul Mal, bantu Yahudi ni, dia kata. Sebab apa? Sebab masa dia sihat dulu kita ambil cukai daripada dia. Takkan dia dah tua macam ni, kita tak bantu dia, kata Umar bin Khattab. Itu masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, bantu mereka yang berhutang untuk melunaskan hutang mereka, sama ada orang Islam, Yahudi ataupun Nasrani. Maka amil zakat pun tak pernah pergi cari orang yang hutang untuk bantu mereka bagi melunaskan hutang. Tak lama kemudian balik lagi jumpa Umar bin Abdul Aziz. Wahai Amirul Mukminin, dia kata, orang-orang yang berhutang sama ada orang Islam, Yahudi dan Nasrani, semua kami dah bantu untuk melunaskan hutang. Tapi harta zakat ni masih bertimbul lagi, tak tahu kami nak belanjakan ke mana. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau kamu tak tahu lagi nak belanjakan harta zakat ini, aku perintahkan kepada kamu dengan uang zakat ini untuk belikan gandum. Belikan gandum. Kemudian taburkan gandum itu di atas puncak-puncak bukit dan puncak-puncak gunung, sehingga orang tidak berkata pada zaman Umar bin Abdul Aziz memerintah, burung-burung mati kebuluran. Dia kata, bagi makan burung, bagi makan burung, taburkan tanah bukit dan tanah gunung tersebut. Supaya pada zaman pemerintahan aku, orang tak kata burung mati keduluran. Sampai peringkat itu sekali. Namun dia sendiri, tuan-tuan, hidup dalam keadaan begitu sederhana. Riwayat mengatakan, seminggu dia dilantik menjadi khalifah, kurus kering
Sulaiman kurus keringnya, badan kurus, mata jengkuk, muka pucat. Maka orang bertanya kepada istrinya, apa yang berlaku pada khalifah? Maka isteri berkata, dia sudah tidak tidur malam lagi. Setelah dilantik menjadi khalifah, dia pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan, seolah-olah dia akan tidur di atas barang, kata isteri. Apabila ditanyakan kepada Umar, aku telah diamanahkan untuk memimpin umat Nabi Muhammad SAW. Tentu akan dipertanggungjawabkan bagaimana khidmat aku kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada para janda. Tentu aku akan dipertanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang itu yang membuat aku tak boleh hidup. Kemudian ada seorang ulama bernama Ibn Ziyad. Kenapa berlaku begini? Wahai Amirul Mukminin, kau jadi kostum macam ni baru seminggu ni jadi khalifah. Wahai Ibn Ziyad, pernahkah kau membayangkan 3 hari ketika aku berada di dalam kubur? 3 hari ketika aku berada di dalam kubur, di saat kain kafan aku dah koyak, di saat aku baring terbantalkan tanah, di saat aku meninggalkan isteri dan anak-anak serta adik keluarga aku, dan di saat engkau memandang jasad aku yang penuh dengan ulat dengan pandangan yang menjijikkan dia, aku teringat hari itulah dia kata menyebabkan aku menjadi begini, menjadi kuat seperti ini, kerana aku fikirkan masa ketika 3 hari aku berada di dalam, kata Umar bin Abdul Aziz. Inilah tuan-tuan pemimpin yang kita rindui, mudah-mudahan muncul pada hari ini, yang membolehkan umat Islam terangkat martabatnya. Sebab dalam Al-Quran disebut wa anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk, terutama pemimpin di satu negeri itu terdiri pada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan barakah dari langit dan juga barakah daripada bumi. Muslimin muslimat, saya itu sajalah, agak panjang pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati pertemuan kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah juga dosa ayah dan ibu kami. Ampunilah dosa istri suami kami. Ampunilah juga dosa guru-guru yang mendidik dan mengajar kami. Ampunilah dosa anak-anak zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi ibu dan ayah kami, datuk nenek kami, sahabat adik kami yang sudah berada di pusaranya, sesungguhnya kuburnya itu rumah sempit ya Allah. Lapangkanlah ya Allah, luaskanlah ya Allah untuk ayah ibu kami, datuk nenek kami, sahabat adik kami yang telah berada di dalam. Sesungguhnya kuburnya itu rumah gelap ya Allah. Kami mengharapkan agar Engkau menerangkan kubur ayah ibu kami, datuk nenek kami, sahabat adik kami yang sudah berada di dalamnya ya Allah. Kuburnya itu adalah tempat siksaan malaikat Munkar dan Nakir. Kami memohon kepadamu ya Allah, agar Kau bebaskan, Kau merdekakan ayah ibu kami, datuk nenek kami, sahabat adik kami daripada azab siksa. Berikanlah kubur mereka sebahagian dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kubur mereka sebahagian daripada yang azab neraka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami suami yang saleh, istri yang salehah,
suami kami suami yang saleh, istri kami istri yang salehah. Jadikanlah anak-anak zuriat kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, yang dapat mendoakan kami terutama ketika kami berada di alam barzakh. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau redai. Jangan Kau biarkan kami jauh dari rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan kami jauh dari hidayah petunjuk-Mu. Jangan Kau biarkan kami lalai dari mengamalkan segala perintah-Mu. Jangan Kau biarkan kami terombang-ambing tanpa hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Dan jangan Kau bolak-balikkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan hidayah ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ampunlah dosa kami. Seandainya hari ini hari terakhir untuk kami di duniamu ini, kami mengharapkan agar Kau menerima segala amal ibadah kami dan beratkanlah timbangan amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, kami tak lama lagi untuk berada di duniamu ini. Oleh sebab itu, bagi-bagi umur yang ada ini, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengisi dengan amalan-amalan yang saleh, sehingga untuk kami bawa bekal dalam perjalanan kami untuk bertemu denganmu nanti. Ya Allah, sedikit ilmu yang kami perkatakan pada pagi ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghayati dan mengamalkan. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, karena mati adalah merupakan satu kepastian, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan Kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ijabahlah doa kami ini ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi